Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semua dah ada ready? Oh, kuliah. Oh. Oh, kuliah umum hari ni ya. So, macam mana? Ni kan maklum saya tak apalah kita buat di sini, tak apalah kan. On je. Hari mana malam ni kita rehat sebenarnya. Tapi saya pergi masuk pula. Tak apalah kita baca sikit qadaya tibbiyah, okey? Lain clear. Boleh? Semua okey? Semua clear? Mana dia download? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu kita bincang tentang maqasid perubatan. Kita sambung kepada muka surat apa ni? Hmm. Padamlah pula. Semua dah tengok buku dah? Masya-Allah, masya-Allah. Clear, 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 clear. Line stroke pula. Nanti kalau siapa tanya tentang perubatan boleh tanya ya. Lambat. Aduh. Apa tak dia buka? Apa masalah? Okey, kita bincang hari ini tentang masalah mungkin derma darah. Derma darah. Slow. Ya Allah, Karim. Tadi buka dah.
11 minit. Ya Rab, ya Rab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung tentang pembahasan qadaya tibbiyah, pembahasan itu menderma darah. So kita tahu darah merupakan komponen yang penting dalam badan kita yang mempunyai lebih kurang 5 liter dalam badan kita ini, yang guna pakai dan yang dicuci oleh buah pinggang kita, dan sebahagian daripada darah itu disimpan di limpa atau di hati. Kalau kita menderma darah, insya-Allah dia akan replace tempat yang darah yang ditermakan. So kita mengetahui bahawa darah ini telah dibincangkan oleh ulama, iaitu ada dua darah yang mengalir, yang najis, dan darah yang tidak mengalir, tidak najis. Namun kita mengetahui bahawa pendermaan darah ini dia tidak termasuk di dalam darah yang mengalir, kerana darah itu bersih. Darah yang mengalir itu dia kotor dan mempunyai bakteria yang kalau kita pindahkan kepada orang sangat berbahaya. Sebab itu darah yang dihisap, dia panggil mashub, daman mashuba, itu tidak mempunyai kandungan-kandungan kuman yang berbahaya. Maka Syekh Ali Qaradari dalam buku dia ini menganggap darah yang dihisap itu tidak najis. Maknanya dia adalah taksim yang ketiga, pembahagian darah yang ketiga. Yang kita tahu darah ni bagi dua saja, tapi ijtihadat yang dibuat oleh Syekh Ali Al-Qaradari ini, maksud darah ada tiga, masfuhan ataupun mashuban ataupun ghairu masfuh. So ini memberi ruang kepada mereka yang apa nama dia, menjalani apa dia panggil derma darah ataupun seumpama dengan dia, darah itu tidak najis. So itu benda yang sangat bagus untuk pelaksanaan di tatbiqat mu'asirah di hospital-hospital. Makna dia darah yang dihisap itu tidak dianggap najis, dan kawasan itu pun dimaafkan, insya-Allah. Pembahasan juga berkenaan darah. Adakah darah boleh dijual, beli? Kita telah menyatakan anggota badan manusia ni dia bukan subjek matter untuk kita sales. Dia laisa mahalal al-bai'. Dia bukan benda yang boleh didagangkan. Sebab banyaklah faktor kalau kita dagangkan manusia, pembunuhan yang berlaku, pencolekan dan seumpama dengan dia, dan penjualan secara haram akan berlaku, dan itu akan memusnahkan kemuliaan insan. Dan ini perlu dijauhkan oleh manusia. Namun perdagangan manusia ini sampai sekarang ini berlaku. So itu perlu kita mengambil tindakan keras kepada mereka yang mencolek. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni Ibnu Qudamah menyatakan pencolekan manusia seperti mencuri harta, dan ia boleh dipotong tangan. Itu perbahasan yang dibahaskan oleh ulama-ulama kita. Baik, asal kita tidak boleh menderma benda yang makna dia tidak boleh diniagakan, yang tidak boleh ada pertukaran. Namun kerana hajiyat al-ummah, ya daruratil fardi, keperluan masyarakat umat itu seperti darurahnya seorang individu yang berhajat kepada makanan dan tidak mendapati melainkan makanan yang haram. Itu makanan saja, tak dianggap sebagai makanan sunnah, makanan yang harus, ya. Baik. Saya Abu Saleh, ya. Makanan sunnah ni benda yang baik, cukup. Itu tak perlu kita nak spesifikkan. Kemudian perkara yang penting, kita perlu meneliti kes medik ini, dipanggil apa, case by case, kerana dia perlukan kepada kefahaman perubatan dan kefahaman maqasid syariah, mabadi syariah, kemudian ahkam syariah, adillah syariah,
yang perlu kita menjaganya agar kita dapat mengeluarkan satu al-fiqh yang maisur, yang mudah dipraktikkan, yang mudah diamalkan tanpa meninggalkan sawabit syar'i, ataupun kita katakan kaedah-kaedah syarak yang tetap yang tidak boleh kita mengganggu. So, ulama mengharuskan ala sabilil hajatil ummah. Sebab kalau kita duduk di hospital ustaz, saya dapat maklumat masa sehari saja hospital memerlukan lebih kurang 150 unit. Satu unit darah boleh selamatkan 3 nyawa. So, begitu banyak ya. Namun mengikut daripada laporan orang Islam yang paling kurang menderma. Yang paling banyak Cina, kemudian orang bukan Melayu, India. Maka lebih beriman kepada pendermaan ini membahagiakan orang ramai. Namun kita orang Islam masih fikir ni haram ke, kemudian takut nanti orang Cina tu makan khinzir lah apa lah. Saya sebutkan hadis riwayat Ahmad yang rijalus sahih. Man tasaddaqa man tabarra'a bi syai'in min jasadih kanat lahu sadaqatun atau kama qala, siapa yang mendermakan salah satu daripada anggota badannya kepada orang lain, itu merupakan satu sedekah. Maknanya dari segi adas nabawi, Nabi telah memberi bisyarah di sana, berita gembira di sana bahawa di sana akan berlaku zaman yang mana orang boleh mendermakan sebagai anggota badannya yang tidak memudaratkan diri dia. So ini satu benda yang disebut oleh Nabi, dan sudah tentu bila Nabi menyebut satu perkara yang baik, ia tidak dimentionkan haram. Dia mestilah benda itu harus. Dan yang baik, Nabi tidak akan menggalakkan kepada benda-benda yang haram. Bila siapa yang bersedekah salah satu anggota badannya, sudah tentu ia menjadi satu ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Syekh Qaradawi menyatakan di antara derma yang paling terbaik pahalanya adalah menderma anggota badan. So begitu dengan darah. Sebab itu orang yang menderma darah pahala sangat banyak. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nas jami'a. Siapa yang menghidupkan satu nyawa manusia seolah menghidupkan seluruh nyawa di dunia ni. Satu unit bukan satu nyawa, 3 nyawa minimum, ya. So ini di antara benda yang perlu kita ketengahkan kepada masyarakat. Sumbangan masyarakat kepada masyarakat sangat penting, bukan kita katakan apa, terbatas kepada orang tertentu, kepada semua orang. Okey, soalan, adakah orang yang haid boleh menerima darah? Boleh menerima darah, tapi tak tahu, akan tanya nurse kot daripada pantang larangnya. Dari segi fiqh tak ada masalah, ya. Macam contohnya dari segi perubatan, dia tak bagi orang yang berbekam menerima darah melainkan setelah mana setahun berlalu. Takut ada apa bahan yang kotor dan seumpama dengan pencegahan itu. Sebab tak boleh kita masukkan kuman-kuman ke dalam badan orang lain, ya. So ini benda yang sangat penting kita mengambil berat, ya. Soalan yang sangat baik daripada Asma' Fuad. Ya, teruskan lagi. Ada soalan lagi? So darah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bekerja untuk kita. Yang mereka ni adalah musayyar, dipaksa oleh Tuhan untuk berkhidmat untuk kita. Berkhidmat, menjana kita, tenaga kita mengalir sampai ke otak, membawa maklumat-maklumat ke otak. Jadi ini satu benda yang sangat besar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan dan perempuan, hargai diri sendiri, hargai darah kita. Darah merupakan satu makhluk yang sangat unik yang Allah Taala berikan kepada makhluk ini, asas pada nyawa kita dan seumpama dengan dia. So apa nama dia, itu di antara persoalan-persoalan yang berkenaan dengan darah. Boleh tak kita menerima darah di bulan puasa? Jawapannya boleh, walaupun makruh, tetapi kalau diperlukan oleh hospital, memang memerlukan, ya. Berdasarkan maklumat hospital dan itu arahan, ada apa dia, hitam putih, kita memerlukan darah masyarakat. Ketika itu makruh tidak lagi ada gugur, yang ada adalah sunat atau wajib yang mengangkat darjat seseorang. Sebab kata ulama kita, ulama usul dan kaedah fiqhiyah, al-karaha tazulu li adal al-hajah. Makruh itu gugur walaupun dengan sedikit keperluan. So ini bukan sedikit lah, untuk menyelesaikan masalah nyawa ini kita berhajat pada darah yang begitu banyak. Sebab itu nanti insya-Allah habis COVID-19, universiti ke muadal ke apa, buatlah program derma darah, ya. Kita pergi ke hospital,
di musim pun ada. Kita minta pelajar-pelajar derma darah kerana itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Dan yang lain pun masjid-masjid di kampung-kampung buat program bersama dengan hospital supaya kita dapat menderma darah kepada masyarakat. Itu ada apa nama dia, Dr. Fuad kata tak boleh asma, pengsan nanti. Itu makna dia bila dari segi perubatan dia kata pengsan, mana tidak boleh. So dari segi fiqah kita tak melarang ya, tapi kalau ada kemudaratan maka kita katakan tidak boleh. Jadi dia ada syarat-syarat dia. Sebab itu untuk menderma darah umur atas 65 tak boleh ya. Dia disemak dahulu. Tapi ni first time soalan ni ya. Maksud dia satu. Terima kasih Dr. Fuadah memberi maklumat kepada kita. Maknanya orang yang haid tak boleh nak menderma darah takut pengsan. Jadi dia pun lemah dan seumpama dengan situ maklumat yang baru kepada saya. Jazakillah khairan kathira. So kita sentiasa berazam untuk menambah ilmu kita, maklumat kita dalam keadaan bagaimanapun kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan belajar dan sentiasa mengkaji, sentiasa bertanya. Baik, kita teruskan lagi tentang masalah darah. Kita ada huraikan dah, boleh tak kita menerima darah dan adakah menerima darah itu membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa kerana yang membatalkan puasa masuk ke dalam rongga yang terbuka ataupun masukkan darah melalui tangan, itu tidak ada permasalahan dan tidak membatalkan puasa tersebut dah. Bagaimanakah hukum bagi orang yang dialisis? Ya, mereka boleh buka puasa, tak ada masalah. Nanti mereka ada okey, esok puasa lah ya. Dan mereka boleh buka kerana apa? Keadaan yang penat ya. Kita tahu darah 5 liter terpusing keluar. So, dia ambil tenaga jantung tu banyak. So dia meletihkan. Kita doakan kepada Allah mengangkat bala kepada mereka. Dan hari ini sedihlah tokoh kita dalam kewangan Ustaz Ghani rahimahullah, dia meninggal. Dia ada penyakit dialisis lah dia. Jadi kita mendoakan semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz Ghani, kawan tokoh yang banyak berjasa. Saya hadiahkan Fatihah, kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk arwah Ustaz Abdul Ghani, bekas Departemen Syariah di SNIMP. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, disebabkan kita sekarang dilarang untuk pergi ziarah sembahyang jenazah siapa-siapa meninggal, hanya boleh pergi 10 orang tu confirm dia beradik lah ya. Jadi kita boleh melaksanakan solat jenazah ghaib walaupun dekat. Itu diharuskan oleh mazhab Syafi'i, oleh ulama-ulama Syafi'i, kerana ada habsun, macam duduk jauh juga tak boleh pergi. Sekarang kita ni ada habsun, kita terpenjara, maka tidak salah untuk kita melaksanakan salat ghaib kepada jenazah yang kita ingin lakukan. So, itu di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh perubatan hari ini, derma darah. Saya buka soalan-soalan yang seluasnya hari ini. Tak ada apa-apa sebenarnya ni. Yang ni free. Kita buat di FB Live, saya tersilap. Tak apalah, masuk kat ini pun tak apa. Yang penting kita boleh sama. Hari ni kita rehat sikit, cukup setengah jam, simpan tenaga sama untuk hari esok lusa. Nanti habis 14 hari bulan ni, insyaAllah kita akan susun program-program yang menarik, susunan yang sesuai dengan waktu ya. Ada soalan-soalan apa-apa yang kita boleh ajukan? Dia dari sudut perubatan boleh berlaku dengan izin Allah, tapi dari segi undang-undang alam yang Tuhan buat dia perlukan rawatan doktor juga. Dengan izin Allah boleh sembuh, tak ada masalah. Tapi kita ni ada al-ahlu bil asbab, kena pergi doktor juga. Ustaz, bolehkah doktor lelaki melihat anak perempuan walaupun ada doktor perempuan lain? Kalau doktor tu pakar, tak ada masalah ya. Baik. Dan dia tengok pada kadar yang diperlukan saja. Ad-daruratu taqaddaru biqadariha. Ada soalan lagi? Apakah hukum menggunakan najis dan perubatan jika diperlukan untuk menjaga nyawa? Tak ada masalah. Untuk menjaga nyawa ataupun menjaga anggota badan yang akan rosak ya.
Okey, soalan lagi. Kita bagi masa sikit sampai 11.30. InsyaAllah semua pakai rehat. Ya. Semua okey pengajian dengan siapa yang ikut pengajian Ustaz Faizul Mantik? Semua okey. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat di Al-Qaradari memberi perkhidmatan di, kepada masyarakat, ya. Kencing unta, ya, dia yang sunnahnya bukan kencing unta, sunnahnya adalah rawatan. Tak betul, itu zaman dahulu. Sekarang ni perlukan pengesahan daripada pakar-pakar perubatan. Boleh tak air kencing unta boleh digunakan? Kalau boleh, okey. Kalau tak boleh, maka kita tidak mintakan boleh. Sunnah tu bukan minum air kencing unta. Itu yang jelaskan oleh Syekh Jumaah. Sunnahnya adalah rawatan. Rawatan yang terbaik, ya, bukan air kencing unta itu. Golongan yang menentang vaksin adalah golongan yang ialah menafikan kebenaran dan menafikan hakikat ain. Selalu tak ada perbincangan ulama mengenai teknologi transplant kepala. Kita ada bahaskan tapi belum berjaya. Ada perlukan teknologi yang canggih untuk melakukan pertukaran yang cepat. Tapi kalau berlaku itu selalunya akan ada dua pendapat, ya, daripada ulama. Tapi tak ada fatwa di selalu fiqh muasir paling kurang ada pendapat satu haram, satu pendapat harus. Gitu. Kalau mantik tinggi sangat, tak apa, sisi Hafiz belajar sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Man. Kita minta Ustaz Faizul insya-Allah ringankan sikit. InsyaAllah perancangan kita ialah mengadakan kursus-kursus yang lebih fokus ataupun review buku. Kita akan lakukan review buku, pengajian-pengajian ulum syar'iyah, ulum ifta' yang saya akan kendalikan insyaAllah. Juga kita akan sebarkan pengajian ini ke seluruh dunia. Saya harap kawan-kawan semua tolong sebarkan bagi mereka yang ingin belajar ilmu agama secara online. Saya akan kukuhkan lagi insyaAllah. Kita akan berdaftar insyaAllah. Pengajian yang terlebih tersusun sesuai dengan waktu, time, apa nama dia, online dengan semua pihak. Kita mungkin buat jadual yang khusus bagi kumpulan-kumpulan tertentu. Bayaran semuanya insyaAllah mampu bayar. Tak ada, kita semua dalam keadaan yang insyaAllah okey-okey. Dan buku-buku modern pun ada, buku turas pun ada insyaAllah. Macam saya esok saya start usul fiqh insyaAllah. Esok boleh ikut mengajar usul fiqh yang mudah dalam mazhab Hambali, ya. Okey, jelas, nanti kita akan keluarkan pamphlet apa jadual yang akan datang. Nanti insyaAllah 13 bulan kita akan ada fiqh wanita. Lelaki pun boleh join, perempuan boleh join. Saya akan bahaskan hampir 50 masalah fiqh wanita dalam masa 4 jam. Pagi 2 jam, petang 2 jam insyaAllah. Ada soalan lagi? Setakat ni kita sedunia tu penduduk Malaysia, Dr. Fuadah, kita guna bahasa Melayu dulu. InsyaAllah akan datang kalau kita ada kekuatan lagi, kerjasama yang mana-mana, kita akan menggunakan pelbagai bahasa. Mungkin saya akan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggeris. Misalnya saya akan buat program bersama dengan Dr. Fadlu Abdullah Murad, pengajian kitab syariah. So kita akan susun dengan dia menggunakan bahasa Arab bersama dengan Syekh di Qatar. Kalau ada pengajian bahasa Inggeris daripada tokoh-tokoh yang kita akan jemput berdasarkan markas Al-Qaradari ni, insyaAllah kita akan menggunakan bahasa Inggeris. Tapi sekarang ni kita mau kepada bahasa Melayu lah. Kita tumpu kepada penduduk-penduduk Malaysia yang ada di seluruh dunia insyaAllah. Itu yang plan kita lah. Tapi apa nama dia, niat kita insyaAllah kita akan memperbaiki hari ke hari, demi hari ke hari lah insyaAllah.
13 hari bulan dalam pukul 10 hingga 12, 9, 11. Kemudian petang tu 3, petang 3 sampai 5 lah begitu, ataupun 4 sampai 6, begitu. So, tak ada soalan lagi? Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita bertemu esok pengajian kita. Ada yang bersama Ustaz Firdaus, Ustaz Faizul, teruskan. Jadi kita ucap terima kasih kepada semua yang menyokong kami di sini, insyaAllah. Markas Al-Qaradari. InsyaAllah saya pun akan nanti nak minta buat program bersama Syah Al-Qaradari, khas bersama kita. Kita guna Zoom ke, tengok dalam 100 orang membicarakan tentang ijtihad ke apa-apa. So kita akan apa nama dia, buat program insyaAllah. Setiap kita baru start, kita tak buat meeting secara apa nama dia, perjumpaan lagi, semua Zoom saja. InsyaAllah kita akan rancang. Terima kasih kepada doa-doakan, insyaAllah. Yuran tu murah je, dalam RM20 dah semua, insyaAllah. Darah tak buka. Dah tu. Mungkin lah darah dah tak accident apa. Tapi kadang-kadang sana ada kumpulan-kumpulan yang memerlukan darah. Tapi tak sebanyak sekarang ni lah ya. Sekarang ni kurang lah kan. InsyaAllah. Baik. Kita akan guna buku fiqh wanita saya tu, insyaAllah. Okey, boleh dapatkan kita biru, baca, insyaAllah. Saya akan uraikan satu persatu, insyaAllah. Dan kita buka soalan supaya saya nak latih grup. Kalau ada orang perempuan yang nak jadi mahir dalam fiqh wanita, insyaAllah kita akan bantu. Boleh kontak Markas Al-Qaradari. InsyaAllah saya akan sampaikan. Ustaz Amar pun akan ada program dengan kita, insyaAllah. Dia akan buat satu modul kaedah pembelajaran tafsir. InsyaAllah kalau kita dah set dengan dia, dia pun dah bersetuju dah. Mungkin dalam lepas PAP ni, insyaAllah kita buat program bersama khas bersama dengan Dr. Amar Fadil, Profesor Madya di UAE, tentang kaedah tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk masyarakat dan mudah, easy semuanya, untuk semua dapat manfaat, insyaAllah. Terima kasih semua. Fiqh lelaki ada, insyaAllah saya tengah buat tapi tak siap buku. Tapi kalau ada permintaan kita buat muhadarah lah khas, insyaAllah. Ada isu fiqh lelaki ya, sangat bagus. Kalau siap buku saya tu, insyaAllah kita akan cetak lah. Okay. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.